Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ucapkan pada anda semua. Terima kasih sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Minta maaf lagi untuk malam ni tak dapat lagi kisah Tok Awang ah. Sekarang jam pun menunjukkan 23.51 bersamaan dengan 11.51 minit malam. Aduh, untuk episod yang Tok Awang tu 17 muka surat tu. Saya takut nanti kan lewat lagi tidur. Pukul berapa saya nak upload kan. Jadi untuk malam ni saya teruskan lagi lah dengan himpunan kisah mistik ya, untuk cover untuk kali ni ya, supaya tak ada kekosongan cerita baru. Lemah semangat saya bila saya tengok yang Tok Awang Ngah punya episod tu 17 muka surat. Hancur. Baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang lagi. Kali ini kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Kisah daripada pengalaman kawan-kawan kita yang memandu van jenazah. Setiap kali menghantar jenazah keluar daerah, ada kalanya ia memberikan pengalaman yang sangat seronok buat saya. Bukannya apa, apabila kita dilayan baik oleh ahli keluarga, terasa hilang juga penat walaupun melalui perjalanan yang jauh. Tetapi apabila sampai di destinasi dan dilayan seperti seorang yang hina, membuatkan saya berasa bosan. Sudahlah badan letih, terima pula layanan sedemikian. Memang sakit hati dibuatnya. Adus, untuk makluman bateri tinggal 11%. Agak sempat lah ya. Baik, kita teruskan. Namun inilah sebenarnya tugasan sebagai pemandu van jenazah. Kita bukan sahaja perlu menjaga keselamatan jenazah, malah perlu juga melayan kerenah keluarga si mati. Apa yang ingin saya luahkan ini bukanlah ketidakpuasan hati saya, tetapi ianya tidak lebih untuk berkongsi pengalaman. Agar perkara yang tidak baik tidak berlaku kepada orang lain. Dan sekiranya cerita ini baik, jadikanlah ia sebagai panduan untuk kita. Saya masih ingat, tahun 2001, waktu itu saya ditugaskan untuk menghantar jenazah seorang wanita ke kampungnya di pantai timur tanah air. Wanita itu meninggal di sebuah hospital di utara. Perjalanan ke sana mengambil masa lebih kurang 7 atau 8 jam. Saya bersama anak saudara saya bertolak lebih kurang pukul 5 petang dari hospital. Perjalanan ke sana juga terasa begitu lama kerana lebuh raya itu dipenuhi dengan ribuan kenderaan. Kebetulan waktu itu musim cuti sekolah. Di beberapa tempat juga berlakunya kesesakan lalu lintas. Tetapi disebabkan keprihatinan pemandu-pemandu lain, mereka memberikan keutamaan kepada saya. Walaupun demikian, perjalanan tetap perlahan. Masih saya ingat, ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, saya baru berada di Hantian Hulu Benam. Di sana saya berhenti seketika untuk solat jamak dan mengisi perut seketika. Waktu itu, kawasan rehat tersebut agak sibuk. Tempat letak kenderaan juga penuh. Terpaksa saya tunggu seketika untuk mendapatkan parking. Sebaik sebuah kereta keluar, saya terus memarkirkan van. Saya dan anak saudara saya kemudian bergegas menunaikan solat. Nah, minta maaf sikit kalau ada bising, malam ni ada operasi katanya. Baik, kita teruskan. Lagipun jarak surau dengan van tidaklah jauh. Lebih kurang 20 minit kemudian, selesai sembahyang, saya menyuruh anak saudara saya itu membeli makanan, manakala saya terus ke van. Sampai sahaja ke tempat van, saya lihat sepenuh-penuh kereta di situ tadi. Tiba-tiba, tinggal van saya sahaja sebuah. Pelik ni. Mereka sanggup bersesak-sesak di kawasan tempat lori daripada meletakkan kereta di sebelah van saya. Walhal kiri dan kanan van kosong. Terbit pula rasa geli hati. Sampai begitu sekali takut. Orang kita ni bukan sahaja takut mati, malah van yang membawa orang mati pun mereka takut. Sambil merehatkan fikiran, saya dan anak saudara saya duduk di sebuah bangku dan menghabiskan makanan dahulu sebelum memulakan perjalanan. Kami perhatikan sepanjang van terparkir di situ. Sebuah kereta pun tidak masuk ke kawasan itu. Lebih kurang 40 minit berehat, kami pun meneruskan semula perjalanan. Masih ada lagi lebih kurang setengah perjalanan lagi untuk kami sampai ke destinasi. Seingat saya, lebih kurang pukul 1:30 pagi, barulah kami tiba di rumah arwah. Itu pun jenuh juga kami berpusing.
Apabila dihubungi oleh keluarga arwah, semuanya gagal. Jadi terpaksalah kami bertanya kepada penduduk kampung. Itu pun hanya 2 orang saja yang kami jumpa. Nasib baik. Kalau tidak, mau tunggu sampai subuh esok baru ada orang. Ataupun terpaksa juga mengetuk rumah orang dikala mereka sedang enak diulit mimpi. Sebaik masuk di pekarangan rumah arwah, saya lihat ada 2 orang lelaki sedang berdiri di tangga. Beberapa orang wanita pula terjenguk-jenguk di jendela. Sejurus membuka pintu. Perkataan yang mula saya terima cukup terkesan di dalam hati. Ni korang, ni apa hal lambat sangat nak? Kita orang ni dah 2 jam sampai. Kerja lambat, tapi duit nak cepat. Kata seorang lelaki yang sedang mencengkak pinggang. Kata-kata itu membuatkan saya tersentak. Saya cuba bersabar dan saya melemparkan senyuman kepada lelaki itu. Jalan sesak. Lagipun kami ada berhenti solat kejap tadi. Maaf raya. Balas saya dengan nada yang lembut. Kami pun berhenti sembahyang juga, tapi tak adalah lambat. Dah, sekarang ni cepat bawa naik jenazah tu. Kata lelaki itu. Kali ini kata-katanya membuatkan telinga saya berdesing. Merah telinga saya menahan marah. Saya memandang anak saudara saya. Saya bagi isyarat supaya dia bersabar. Saya nampak wajahnya sudah berubah. Maklumlah orang muda, cepat panas. Umur saya pula sudah menjangkau 50 lebih. Jadi panas barannya kuranglah sedikit. Perlahan-lahan, kami mengangkat jenazah masuk ke dalam rumah. Selesai menaikkan jenazah, saya terus turun ke bawah. Saya lihat wajah-wajah yang ada di situ semuanya mencuka memandang kami. Mereka terus membaca Yasin. Saya tunggu di bawah dan termenung. Mereka buat seolah-olah kami ni tak wujud. Selesai mereka membaca Yasin, barulah lelaki tadi turun. Ni duit upah. Ambil upah kau ni. Dan korang semua boleh balik. Kata lelaki itu. Dengan pantas saya mengambil duit tersebut dan masuk ke dalam van. Dada saya berombak kencang menahan marah. Tetapi saya cuba jugalah mengawalnya. Dalam hati saya berkata, ada juga orang yang berperangai sedemikian. Sudahlah kita menghantar jenazah dari jauh. Terima kasih pun tidak. Malah menghalau pula kita balik. Dengan kata kasarnya, memang kurang hajar. Tetapi itulah yang terpaksa saya terima. Baik, pendapat saya itu bukan kurang hajar. Itu biadab. Apa lagi ya? Nasib baik benda ni upload tau. Nak masuk dalam YouTube. Kau tidak lagi keluar macam-macam bahasa. Baik, kita teruskan. Mungkin dia rasakan kos penghantaran sebanyak RM1,000 ini adalah milik saya. Dia tak tahu. Saya ni kerja pemandu ini sebagai sampingan saja. Saya lakukan pun disebabkan rasa tanggungjawab. Bukannya kerana wang. Duit pencen saya pun tidak tersentuh. Saya cuma sedih. Inikah cara mereka melayan tetamu? Ini pengalaman yang bagi saya sangat memerikkanlah. Sekiranya hilang sabar, mahu juga berlaku pertengkaran dan pergaduhan. Tetapi tidak semua juga yang berperangai sedemikian. Sepanjang saya membawa ambulan dan van jenazah, sampailah sekarang hanya beberapa kali saja saya dilayan demikian. Tidak kurang juga, ada juga ahli keluarga yang sangat baik sehingga membuatkan kita pula yang terasa segan. Pengalaman ini saya lalui beberapa tahun yang lalu ketika diminta menghantarkan jenazah seorang wanita. Dia juga mula dah gagap. Maaf, saya ulang balik. Dia juga ke pantai timur tanah air. Kalau tidak silap saya tiba di rumah arwah menghampiri pukul 2 pagi. Sebaik saja kami tiba, 6 orang ahli keluarga arwah terus membuka van. Mereka sendiri yang mengangkat jenazah wanita berkenaan ke atas. Jangan bagi pakcik ni angkat. Dia ni dah penat jalan jauh. Kata seorang lelaki berusia lebih kurang 30-an. Setelah jenazah dibawa naik, lelaki tadi mengajak saya duduk di hujung pagar. Di situ terdapat sebuah pangkin. Dia kemudian menghulurkan air kotak bersama dengan sekeping roti kepada saya dan pembantu saya. Makanlah dulu pakcik. Jauh perjalanan ni. Hilangkanlah penat dulu, kata lelaki itu. Untuk makluman, ada lori yang memberi lagi hon tinonet. Di antara signal kita punya pendengar. Terima kasih guys. Kita teruskan. Sambil minum lelaki itu, dia memperkenalkan diri. Katanya dia adalah anak sulung arwah, tinggal di Kuala Lumpur dan bermacam-macam lagi. Sementara itu, terdengar suara bacaan Yasin mula dialunkan dari arah dalam rumah. Selesai menghilangkan penat, saya meminta diri untuk pulang. Tetapi lelaki itu menghalang. Nak balik terus ke? Dah lewat ni. Tidur sinilah. Biar saya carikan hotel. Kata lelaki itu.
Tak payahlah susah-susah. Kami ni dah biasa. Balas saya sambil dipersetujui oleh pembantu saya. Jangan gitu pakcik. Esok pagi je lah pakcik balik. Bahaya ni malam-malam. Tidur sini je lah ya. Kata lelaki itu. Dia kemudian meminta adiknya pergi mencarikan hotel untuk kami bermalam. Walaupun saya cuba menolak tetapi dia tetap berkeras. Katanya tidak sesuai untuk memandu pagi-pagi begitu. Lagipun badan kami sudah berletih. Akhirnya, saya tidak dapat menolak. Dia juga yang mahu mengantar saya ke hotel yang terletak lebih kurang 2 kilometer sahaja dari rumahnya. Tak mengapalah. Biar saya cari. Tak jauh kan? Maaf, saya salah dialog ni. Tak mengapalah. Biar saya yang cari ya. Tak jauh kan? Kata saya cuba mengelak. Lelaki itu kemudian mengulurkan wang kos penghantaran kepada saya. Tidak cukup dengan itu, dihulurnya lagi wang sebagai duit makan. Naik segan pula saya dibuatnya. Pembantu saya juga berdiri jauh, malu untuk bertentang mata dengan anak arwah kerana terlalu baik. Malam itu, untuk tidak menghampakan harapannya, kami tidur di hotel. Keesokan paginya selepas subuh, kami bercadang untuk bergerak pulang. Lebih kurang pukul 7.30 pagi, sebaik sahaja saya turun dari bilik, terpacak lelaki itu di lobi hotel. Katanya dia baru pulang dari upacara pengebumian ibunya. Alhamdulillah, ibunya selamat dikebumikan selepas solat subuh tadi. Kali ini lelaki itu mengajak kami untuk minum pagi dahulu sebelum pulang. Waktu itu hanya Allah sahajalah yang tahu perasaan kami berdua. Kami berasa sangat segan dan malu. Kalau boleh, hendak saja kami habiskan makanan secepat yang mungkin. Selesai makan, kami meminta izin untuk pulang. Lelaki itu tidak putus-putus mengucapkan terima kasih kepada kami berdua. Bagi saya, ini sudah terbalik sebab sepatutnya kami yang berterima kasih kepadanya. Sewaktu dalam perjalanan pulang, setiap sejam sekali lelaki itu menelefon saya bertanya lokasi saya. Katanya, selagi saya tidak sampai ke destinasi, hatinya tidak tenang. Hampir menjelang petang, kami tiba di masjid. Sebelum sempat lelaki itu menghubungi saya terus menelefonnya dahulu. Pakcik dah sampai ni. Terima kasih banyak-banyak ya, kata saya. Alhamdulillah. Tak payah terima kasih. Saya yang patut terima kasih pada pakcik dengan Abang Bidin. Ada masa nanti datanglah rumah. Balas lelaki itu. Saya hanya mengiyakan saja. Tidak pernah saya menerima layanan sedemikian sebelum ini. Itulah kali pertama. Jangan salah anggap pula dengan apa yang saya ceritakan ini. Kami bukanlah minta dilayan seperti itu. Cukuplah sekadar melemparkan senyuman dan berterima kasih. Hilang juga rasa penat. Sekiranya anda melalui situasi pertama tadi, mungkin anda juga akan berasa marah. Bukankah agama kita mengajar supaya menghormati tetamu? Kami bukan minta layanan VIP, tetapi cukuplah dengan ucapan terima kasih. Saya tekan pedal minyak, enjin van pun mengaum. Dah, apa hal ni? Saya tertanya-tanya dalam hati. Brek tangan sudah pun dilepaskan, tapi bergerak macam kura-kura. Berat sungguh. Saya tukar gear 3. Tekan lagi pedal minyak. Hanya enjin yang menderam, sedangkan van bergerak perlahan. Merengkek-rengkek macam bawa kayu balak. Walaupun di jalan yang lurus, saya menggunakan gear 3 dan 4. Kalau gear 5, van akan makin bertambah berat. Clutch plate dia ni rosak tak? Kata Jaafar. Kawan saya di sebelah merupakan pengawal keselamatan di tempat saya bekerja. Agak-agaknya lah kan. Balas saya menyedapkan hati. Clutch plate rosak. Entahlah, saya pun tidak tahu. Saya terus memandu di jalan yang lurus. Bengkok-bengkok, berbukit-bukit dan bercerun menuju ke sebuah kampung di Negeri Sembilan. Pun demikian, fikiran saya asyik memikirkan tentang van. Van ni merengkek-rengkek, berat seberat-beratnya. Enjinnya yang meraung-raung memecah kesunyian malam, membangkitkan kebimbangan di dalam hati kami. Kalau pecahlah enjin di tengah-tengah jalan yang gelap gulita ni, tentu kelam kabut kami dibuatnya. Takkan ada sesiapa pun yang berhenti bantu. Takut kami ni perompak. Aduh, saya dah menggaru-garu kepala saya yang tak gatal ni. Kini van mendaki bukit yang sederhana tingginya. Saya terpaksa menggunakan gear 1. Ia bergerak terlalu perlahan. Enjinnya menderam-deram macam nak pecah. Sakit telinga kami dibuatnya. Tadi, van ni macam mana? Okey ke? Tanya Jaafar. Siang tadi elok. Malam ni je tiba-tiba mengagam.
Keluar je kawasan hospital terus berat. Aku ingat perang. Dia punya bunyi tu lebih kurang tu perang. Masya Allah. Serentak saya dan Jaafar menjerit kerana dikejutkan bunyi satu benda jatuh berdentum di bumbung van ketika kami melalui kawasan yang dikelilingi hutan. Habislah. Saya menepuk dahi. Kalau bukan kayu besar, pasti buah kelapa jatuh atas bumbung van. Jaafar pun menggelengkan kepala. Sudahlah enjin van buat hal. Bumbungnya pula kemik. Balik nanti mesti kena hantar bengkel ni. Macam-macam hal lah kita ni kan. Kata Jaafar sambil ketawa. Kira-kira pukul 11.30 malam, barulah kami sampai ke rumah yang dituju. Perjalanan yang biasanya mengambil masa 1 jam terheret sampai 2 jam. Semuanya angkara van yang berat, merengket-rengket macam bawa kayu balak. Orang ramai yang memenuhi rumah tersebut segera keluar mendapatkan van kami. Masing-masing berkopiah, berbaju Melayu dan berkain pelikat. 2 orang wanita berusia 40-an berdiri di beranda mengesat air mata dengan lengan baju. Beberapa orang wanita, mungkin anak atau adik-beradik, memaut dan menenangkan mereka. Saya turun, bukakan pintu belakang. Angkat perlahan-lahan. Baik-baik ya. Jangan sampai terlepas, kata seorang lelaki berusia 60-an. Waktu kami menarik keranda keluar, lelaki berkopiah putih macam Tok Imam itu terkumat kami dengan tasbih di tangan. Kalimah-kalimah suci dan doa kedengaran apabila keranda disambut. Jaafar juga turut sama membantu. Terkial-kial dia memikul sampai merah mukanya. Lagi 3-4 orang. Tambah lagi. Lelaki berkopiah putih memanggil pemuda-pemuda yang berada di situ. Ni pegang bahagian tengah dengan belakang, sambungnya. Seorang demi seorang datang membantu. Daripada 4 kepada 6, kemudian kepada 8 orang. Dan seterusnya tambah lagi. Keranda tersebut dibawa terhuyung hayang ke atas rumah, lalu diletakkan di ruang tamu. Saya hanya duduk di luar memerhatikan ahli keluarga dan jiran-jiran Allahyarham memberikan penghormatan terakhir untuknya. Tidak lupa, saya turut menyedekahkan Al-Fatihah untuk si mati dan berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat ilahi. Memandangkan waris bersedih, keluarga dan jiran-jiran datang berziarah dan kemudiannya pulang dengan wajah yang hiba adalah perkara biasa bagi saya sejak menjadi pemandu van jenazah beberapa tahun yang lalu. Saya berdiri terus memerhati. Encik, mari kita minum dekat kedai sana, pelawa lelaki berbadan kurus. Terima kasihlah. Dah lewat ni encik. Kami ingat nak balik terus, kata saya. Jaafar mengiyakan kata-kata saya itu. Alah, baru pukul 12, awal lagi. Lagipun awak berdua pun dah penat, mata mengantuk. Marilah, lepas minum kopi nanti segarlah mata tu balik. Bolehlah encik berdua balik, sambungnya, yang memperkenalkan diri sebagai Rahim, jiran si mati. Saya dan Jaafar mengangguk. Tak baik tolak rezeki. Harapan orang jangan dihampakan. Badan pun penat bawa van yang berat macam kayu balak. Bolehlah berehat sekejap. Sambil minum secawan kopi, saya bertanya kepada lelaki tersebut. Dengar cerita arwah ni pagi tadi sihat, tapi petang meninggal sebab sakit jantung. Betul kan cik? Soalan saya mudah saja, tetapi Rahim toleh ke kiri dan kanan. Saya jadi pelik. Kenapa ni cik? Soal saya. Memang arwah meninggal akibat sakit jantung. Tapi, sambung dia dengan suara perlahan seperti berbisik. Rahim garu pipinya. Dia nampak gelisah. Saya jeling Jaafar. Pandangan kami bertemu. Macam ni lah. Nak cakap pun tak sedap, sambung Rahim. Bila orang belah ni dah habis minum, saya bagi tahu ya, bisiknya lagi. Kami minum lambat-lambat dan sebaik 4-5 lelaki yang duduk di sebelah kami mengangkat kaki. Rahim pun membuka mulut. Ingat ya, saya cerita ni bukan tujuan mengumpat atau menghina, sekadar bagi tahu untuk pengajaran. Rahim memulakan bicara. Pagi tadi arwah nampak elok je. Dia sapu sampah, duduk di tangga rumah, pergi kedai beli surat khabar. Kemudian, dia naik motosikal pergi ke kebun tak jauh dari rumah dia. Tapi sampai Zuhur dah tak balik-balik. Isterinya risau. Dia cari di merata tempat, tak jumpa. Dengan bantuan orang kampung, petang tu, mereka jumpa arwah.
Dia terlentok di pangkal pokok manggis dalam kebun. Tapi badannya dah sejuk. Mungkin dah 4-5 jam meninggal. Yang tak sedapnya, mayat itu dijumpai dengan menggenggam secebis kertas. Kertas apa Jaafar tak sabar-sabar bertanya. Tiket ekor. Bisik Rahim kemudian menyambung. Surat khabar yang terlepek di tanah tu pun tunjuk keputusan nombor ekor. Ya Allah, saya mengucap panjang. Jaafar menggelengkan kepala mendengar cerita itu. Kena ke? Aduh, kena ke? Tanya saya pula. Kena. Hadiah utama. Kami agak mungkin arwah meninggal kerana terkejut nombor yang dibelinya kena first prize. Maklumlah orang dah umur 50-an, ada sakit jantung. Bila kena nombor 1, itu yang terkejut. Kata Rahim. Sambungnya. Bukanlah nak aibkan arwah, cuma nak berkongsi cerita. Arwah ni memang daripada muda sampai dah beranak dan beristeri 2. Memang kuat berjudi. Meninggal pun sebab judi. Tuhan ni kalau nak tunjukkan sesuatu mudah sangat. Sambung lelaki tersebut. Saya dan Jaafar kiling kepala. Dengar tu ni saya menjelah. Mana kawan-kawan yang yang terlalu rapat dengan gajah pecah 3 apa semua tu. Panda pecah 3. Stop okey. Baik, kita teruskan. Dalam perjalanan balik, hati dan perasaan saya tidak sudah-sudah diburu kekesalan. Kesal kerana hayat lelaki berkenaan berakhir dalam keadaan yang memalukan. Judi. Apalah yang dapat daripada perbuatan yang berdosa besar itu? Belum pernah saya dengar orang menjadi kaya raya kerana berjudi. Kalau yang jadi kacau bilau, apa kedana? Hidup tidak keruan. Memang ramailah. Tidak takutkah pada dosa? Tidak gerunkah pada hukuman yang menanti di alam barzah? Tidak terfikirkah untuk bertaubat sebelum nyawa melayang? Sambil memandu, saya berdoa semoga dosa Allah Yarham itu diampuni Allah. Dah kenapa dengan kau ni? Tanya saya kepada Jaafar yang sedari tadi diam tidak bercakap. Asyik memicik-micik bahu dan lengannya. Aku sengal-sengal lah. Jawabnya. Kenapa? Tanya saya balik. Jenazah tu berat betul. Engkau tak perasan ke sampai 9-10 orang yang angkat dia tadi? Tanya Jaafar semula. Kata Jaafar, badan arwah bukannya besar sangat. Tapi entah kenapa, keranda yang biasanya boleh diangkat 4-5 orang menjadi terlalu berat. Hinggakan bahu dan lengan terasa nak patah mengangkatnya. Berat? Berat kau cakap? Ya, berat. Berat yang luar biasa. Tegas Jaafar berkali-kali. Sekali lagi saya mengucap panjang dan berdoa semoga segala dosa Allah Yarham diampuni Allah. Mengapa? Sebab saya sudah dapat jawapan kenapa van kami menjadi berat. Sebaik membawa jenazah berkenaan dan tiba-tiba pula jadi seperti sedia kala. Sebaik meninggalkan perkarangan rumah Allah Yarham. Esoknya saya bawa van ke bengkel. Sah, tak ada pun kerosakan. Clutch plate-nya elok lagi. Saya periksa pula bumbung yang berdentum di hempak buah kelapa tu. Aneh, tiada secalik pun kesan calar ataupun lekuk. Yang Jaafar pula bercuti seminggu, terbaring sebab sendi-sendinya sakit. Apabila seseorang daripada kamu telah tiba tempoh kematiannya, malaikat maut pun datang, lalu mencabut roh yakni nyawa kamu dan sama sekali malaikat itu tidak lalai daripada kewajipannya. Surah An-An'am ayat 61. Cahaya lampu dari sebuah kedai kecil di tepi jalan melegakan perasaan saya. Steering dipulas lalu van diberhentikan di bawah lampu jalan, beberapa meter dari kedai berkenaan. Assalamualaikum bang. Saya menyapa seorang lelaki separuh usia yang sedang mengemas kerusi meja dan barang-barang di dalam kedainya. Dah nak tutup ke bang? Saya tanya lagi selepas lelaki berkenaan menjawab salam yang saya ucapkan. Dah pukul 2 pagi ni. Jawab lelaki tersebut sambil menjeling pandang ke arah van yang saya letakkan di bawah tiang lampu. Ada rokok tak? Soal saya lalu memberitahu jenamanya. Ada kat dalam. Jawab lelaki itu ringkas, tetapi seperti teragak-agak. Encik ni dari mana? Soalnya lagi sambil matanya tidak lepas memandang van saya yang berwarna putih dan mengamati tulisan di dindingnya. Dia nampak seperti terkejut.
Saya ceritakan bahawa saya dalam perjalanan pulang setelah mengantar jenazah seorang lelaki tua di Tampin. Malangnya, saya tersesat. Pusing sana, pusing sini. Tapi tak jumpalah bang, jalan besar. Maaf, saya ulang balik dialog silap ni. Pusing sana, pusing sini. Tapi tak jumpa jalan besar. Saya seorang-seorang pula tu. Kalau ada kawan macam selalu, taklah kisah sangat. Boleh juga berbincang. Letih dah saya dibuatnya. Mata pun dah nak mengantuk ni. Tu yang berhenti kejap. Nak cari rokok? Kata saya lalu memberitahu sekali lagi jenama rokok yang diminta. Lelaki itu mengangguk. Sebelum masuk ke dalam kedai, lelaki itu memandang van putih yang saya letakkan di bawah tiang lampu. Dahinya berkerut. Sepeninggalan lelaki itu, saya duduk sambil melihat sekeliling yang gelap gulita. Embun pagi sudah lama menitis. Sesekali saya memegang kotak kecil di dalam saku baju putih yang dipakai. Nak isap tidak? Nak isap tidak? 7 minit berlalu. Saya tersentak lalu melihat jam di tangan. Mana pula abang ni? Takkanlah lama sangat. Saya menjenguk ke dalam kedai. Bayang tuan kedai pun dah tak kelihatan. Saya duduk semula di kerusi. Menanti dan terus menanti. Detik yang berlalu terasa sungguh lambat. Saya memandang jam di tangan. 15 minit telah berlalu. Tapi tuan kedai masih belum muncul. Saya mula resah. Sekejap bangun, sekejap duduk. Sekejap termenung. Beberapa kali saya memandang jam di tangan. Apa benda lah lama sangat ni? Susah sangat kena ambil rokok sekotak. Saya merungut sendirian. Tuan kedai tidur ke? Tapi kalau nak tidur pun takkanlah pintu kedai dibiarkan ternganga. Ataupun dia keluar dari pintu belakang dan balik ke rumah kejap untuk mengambil bekalan rokok. Bermacam-macam pertanyaan bermain di dalam fikiran saya. Akhirnya saya pergi ke van setelah setengah jam menanti. Saya betul-betul bosan. Saya buka pintu sisi bahagian belakang van dan duduk termenung. Kemudian keluarkan rokok dari poket baju. Sebenarnya, saya masih mempunyai sebatang rokok. Tapi kan, saya masukkan semula kotak tu ke dalam poket baju. Saya melangu lagi. Saya berkira-kira sama ada mahu menghisapnya ataupun tidak. Kalau dihisap, khawatir pula kalau api lighter dicucuk. Saya menyedot rokok tersebut. Dap, dup, dap, dup, dap, dup, dap. Dada saya berdebar-debar. Dada saya berdebar bertambah kencang. Lalu saya menarik nafas dalam-dalam, kumpul keberaniannya dan berkata, kalau kau nak rokok, ada. Ni, tinggal sebatang je. Seorang separuh. Saya menghisap rokok berkenaan sambil memasang telinga. Mata saya liar memerhatikan sekeliling. Bulu roma berdiri tegak. Saya tak berani memandang ke belakang. Sebenarnya semasa tersesat sejam tadi, tiba-tiba saya disergah oleh satu suara. Bang, berhenti sekejap. Isap rokok dululah. Suara itu menyergah ketika saya sedang memandu di sebatang lorong gelap gulita. Cukup jelas, seolah-olah diucapkan oleh lelaki yang duduk di sebelah saya. Menggelabah saya dibuatnya kerana ketika itu cuma saya seorang sahaja di dalam van. Itulah punca sebenar saya berhenti di kedai berkenaan sebab rokok saya tinggal sebatang. Kalau dua, bolehlah dikongsi dengan suara yang mengganggu tu. Saya menggosok tengkuk. Seram mengingatkan apa yang berlaku tadi. Saya terus menanti penuh debar kalau-kalau suara itu mengganggu lagi. Selang sekali hisap, saya letakkan rokok di lantai. Manalah tahu benda tersebut hendak menghisapnya juga. Kalau benda tu cakap, bang, nak rokok? Alamatnya malam ni aku tidur dalam kedai lah. Saya berkata di dalam hati. Kalau tak pun, aku pingsan kat sini kot. Saya sudah bersedia untuk melompat. Syukurlah, sehingga habis rokok tersebut, tiada suara yang menyambut pelawaan saya itu. Saya menunggu lagi. 10 minit lagi abang tu tak keluar. Aku balik. Rungut saya sendirian apabila tuan punya kedai masih belum muncul. Geram sungguh saya dengan lelaki tu. Andai jenama rokok yang saya minta tadi dah habis, cakap je lah. Kalau nak naik tidur pun bagi tahulah. Janganlah buat saya tertunggu-tunggu macam ni. Marah betul dia ni. Ini mesti isu rokok di blend kot. Beli masa PKP kot. Memang susah nak dapat abang rokok di blend. Baik, kita teruskan. Takkanlah abang ni macam budak di Melaka dulu.
Saya merungut bila tiba-tiba teringat kejadian petang Ramadan beberapa tahun lalu. Masih belum saya lupa, petang hari itu saya menghantar mayat seorang lelaki yang dipercayai membunuh diri di Negeri Sembilan. Selepas jenazah diserahkan kepada ahli keluarganya di Bandar Melaka, saya dan biran saya, Ramli, berhenti di sebuah restoran untuk berbuka puasa. Van saya letakkan berhampiran dengan restoran tersebut. Namun semenjak mengambil tempat duduk, tiada seorang pun di antara pekerjanya yang datang mengambil pesan. Anehnya, apabila pengunjung lain mengambil tempat, pantas pula mereka datang. 4-5 minit menunggu tapi masih belum dilayan. Saya dan Ramli mengambil makanan dan minuman masing-masing. Apabila hendak dibayar, sekali lagi pekerja restoran tidak datang walaupun berkali-kali dipanggil. Lalu saya pergi ke arah seorang pemuda yang sedang membasuh pinggan mangkuk di belakang kedai tersebut. Lebih pelik, anak muda tu hanya mengenakan RM2 sahaja. Dia juga tidak menoleh walau sesaat pun ke arah saya dan Ramli. Aneh ni. Saya memandang Ramli dengan 1000 pertanyaan. Apa salah aku? Ini sangat ke aku ni? Soal saya di dalam hati. Sebelum saya beredar, anak muda itu membuka mulut. Rupa-rupanya dia terlalu takut apabila melihat keranda di dalam van jenazah yang saya bawa. Kata pemuda tu, "Kalau orang kasih saya 100 pun saya takkan bawa." Mukanya pucat, masih tidak berani memandang saya dan Ramli. Sambil menggeleng-gelengkan kepala mengingatkan betapa takutnya pemuda itu, saya memandang jam di tangan. Sudah lebih sejam saya menanti tuan punya kedai. Tapi sia-sia, bayangnya pun tak kelihatan. Abang ni pun lebih kurang sama dengan budak Melaka tu. Ingat aku ni Israel ke? Kata saya sambil menarik nafas panjang. Saya kesal memikirkan ada orang yang terlalu takut apabila melihat sesuatu yang bersangkutan dengan kematian. Takut dengan mayat, takut dengan kubur. Baru tengok van jenazah sudah menggigil. Nampak keranda menggeletar satu badan. Nampak tulisan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Tak boleh nak tidur malam. Ingat ya, satu hari nanti kita juga akan masuk dalam keranda. Cuma cepat dengan lambat je. Itu saja. Silap-silap. Aku yang bawa mayat kau nanti, kata saya sambil ketawa sendirian. Saya memula steering ke kanan, kemudian masuk ke simpang menuju ke jalan besar.